Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat teruskan sesi kuliah kita malam ini menggunakan kitab Al-Halal wal Haram fil Islam, Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Kita sambung muka surat 271. Muka surat 271 masih dalam bahagian yang pertama, Al-Gharizah ataupun naluri semula jadi. Tajuk pada malam ini ialah memandang jantina berlainan dengan nafsu syahwat. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, memandang jantina berlainan dengan nafsu syahwat. Ini yang kedua daripada jalan yang boleh membawa kepada zina. Yang pertama kita baca 2 minggu lepas, haram berkhalwat dengan perempuan ajnabi. Itu di antara jalan yang boleh bawa lelaki dan perempuan berzina. Baik, jalan yang kedua ialah dengan pandangan. Lelaki memandang wanita dan wanita memandang lelaki dengan syahwat, dengan nafsu syahwat. Itu dinamakan juga sebagai muqaddimah, sebagai pendahuluan kepada zina, sebagai cara yang boleh membawa kepada perzinaan antara lelaki dan perempuan selain yang pertama yang khalwat. Antara yang diharamkan Islam dalam permasalahan keinginan seks. Keinginan tu nafsu lah. Nafsu tu bahasa Arab. Keinginan seks ataupun nafsu seks. Ini iaitu pandangan seorang lelaki kepada seorang wanita. Dia sebut lelaki dulu kepada wanita. Quran pun sebut dulu lelaki kepada wanita. Sebab yang memandang ni biasa lelaki. Wanita dia kurang sikit, dia ada malu sikit. Sikit malu lah. Patut perempuan dia kena ada banyak malu. Nah, perempuan kena ada banyak malu, bukan sikit malu. Tapi lelaki dia tak berapa nak malu. Tu je Aziz. Tak berapa nak malu. Dia lebih suka, lebih mata dia lebih liar daripada perempuan. Dia kalau perempuan datang, dia cepat-cepat mengalih pandangan nak tengok perempuan. Betul Nabi? Tak betul. Kurang nafsu. Lelaki dia lebih liar. Sebab tu sebut lelaki dulu. Lelaki memandang kepada wanita dengan penuh nafsu. Begitu juga sebaliknya, ada juga perempuan yang liar. Dia suka memandang kepada lelaki, tapi dia punya peratus lelaki itu lebih banyak, lebih liar pandangan mata dia nak banding dengan perempuan ataupun wanita. Ini kerana pandangan mata itu ialah kunci hati. Pandangan mata ialah kunci hati yang boleh membawa kepada fitnah. Sebab bila kita pandang, dia akan turun ke hati. Dari mata turun ke hati, dia mestilah. Dari mata dia akan turun ke hati. Kita melihat
kari kambing. Pernah lihat kari kambing? Tak pernah. Ingat tak pernah, bodoh lah. Melihat kari kambing, hati kita akan bergerak nak makan. Kalau lihat nak makan tak? Kalau tak lihat nak makan tak? Tidak ada gerakan itu. Gerakan rasa nak itu bila kita mau lihat. Asalnya kita kenyang je. Member ajak pergi kantin, kita tak nak makan, kita kenyang dah. Member ajak kita pun pergilah nak teman dia sekurang-kurang teh tarik sekurang-kurang. Bila dah pergi tengok lauk, Allah, orang panggil rambang mata. Hati rasa keinginan. Betul Cik Aziz? Sebab apa? Sebab tengok. Kalau tak tengok rasa, tak rasa. Itu maksud mata, pandangan mata dia kunci kepada hati. Sebab tu orang buta selamat. Orang buta selamat, tuan-tuan. Sebab dia tidak melihat. Dia cuma berpandukan kepada deria bau. Kalau dia nak makan ni, dia akan rasa lapar. Kalau dia rasa bau daripada mak dia masak dan sebagainya, bau itu datang pada hidung dia, maka dia gunakan deria yang kedua. Dia tak lihat benar tu. Dengan bau juga dia boleh merangsang hati untuk nak makan benar tu. Kita cerita benar makan. Sama benar lain pun. Dia bermula dengan mata. Jadi mata itu lebih memberi rangsang daripada deria-deria lain. Kita ada mata, kita ada hidung, kita ada telinga, kita ada lidah. 4 deria ni yang paling bahaya ialah mata. Sebab itu kalaulah kita diberi pilih, Cik Nasir saya bagi pilih. Cik Nasir nak buta ke pekak? Salah satu kena pilih. Wajib pilih. Nak buta ke pekak? Apa gelap pula? Pekak. Cik Nasir nak pekak. Sebab apa? Sebab dia nak tengok. Salah pilihan Cik Nasir. Kena pilih buta. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Sebab apa? Mata dengan telinga ni 2 anggota yang Allah bagi. Tetapi kalau di sudut agama, di sudut agama telinga lebih banyak daripada mata. Mata kebanyakan kita guna untuk nikmat dunia, untuk kepentingan dunia, berbanding dengan telinga lebih banyak diguna untuk agama. Sebab itu kalau mata kita buta, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, tapi telinga kita masih boleh mendengar, kita boleh ngaji je. Boleh je datang masjid, mata tak nampak, tapi telinga mendengar. Ustaz kata sebiji, telinga kita mendengar, boleh ilmu. Tak perlu mata pun untuk akhirat. Tapi kalau Cik Nasir pekak, tapi Cik Nasir tidak buta tapi pekak, Cik Nasir boleh ngaji tak? Cik Nasir tak boleh ngaji sampai mati. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, walaupun kita boleh baca tapi kita tak faham. Ustaz terang, kita tak dengar. Dia nak. Oleh kerana itu kalau dia beri pilihan sama ada kita nak buta atau pekak, pilih yang buta, jangan pilih pekak. Pilih yang buta, selamat akhirat. Pilih yang pekak, jahanam akhirat. Itu dia ada lebih kurang masing-masing. Kalau dah ada seorang lelaki yang datang nak meminang anak kita, satu buta, satu pekak, Cik Nasir pilih hak mana? Buta. Sudah pandai, tadi tak pandai lagi. Allah dah pandai. Itu yang aku tanya. Nak pilihan. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi hati, mata tu, bila dia melihat, dia akan turun ke hati, maka hati itu akan ada keinginan, maka dia boleh membawa kepada fitnah. Fitnah ni pada fitnah ni, fatuna yaftunu fitnatan. Cobaan. Fitnah ni cobaan. Bukan fitnah ni kita menuduh tanpa bukti, itu bukan fitnah. Arab tak nak panggil fitnah yang tu, dia panggil buhtanun. Buhtanun. Menuduh orang tanpa bukti, orang tak buat, kita kata dia buat, tu nama dia buhtan, bukan fitnah. Fitnah ni cubaan. Fitnatul mahya wal mamat. Fitnah hidup dan mati. Fitnah hidup, ujian hidup. Fitnah mati, ujian mati. Fitnah tu ujian, cubaan. Kita nak cuba memahami yang tu. Kalau kita kita dah faham, maka kita mudah mentafsirkan ayat wal fitnatu akbaru minal qatl. Dan fitnah itu lebih berat, lebih besar daripada membunuh. Fitnah dalam ayat itu bukan makna fitnah menuduh tanpa bukti, tidak.
Fitnah dalam ayat itu makna syirku, ujian syirik. Allah menguji kita sama ada nak sembah dia atau sembah tok kom, sembah berhala. Maka manusia memilih sembah tok kom, itulah ujian syirik nama dia. Maka syirik itu lebih besar dosa daripada membunuh di bulan haram. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, sebab ada sahabat Nabi dalam satu syariah, satu gerak khas yang Nabi utus untuk menyiasat pergerakan Quraisy sebelum peperangan Badar. Mereka membunuh tapi silap hari bulan. Mereka menjangka akhir bulan Jamadil akhir, tapi dah masuk Rajab. Maka mereka telah membunuh di bulan Rajab. Bulan Rajab ni bulan haram, tak boleh membunuh. Satu kesilapan. Nah, bila orang kafir Quraisy menyindir mereka, maka mereka pun, Allah pun menurunkan ayat yang kata menyekat daripada masuk ke Masjidil Haram, menghalau Nabi dan ahli Mekah keluar daripada Mekah lebih berat dosanya daripada membunuh di bulan haram. Begitu juga wal fitnatu akbaru minal qatli, syirik menyembah berhala itu lebih berat dosa daripada membunuh di bulan haram. Makna al fitnah makna syirik situ. Kita pandai-pandai dengan akal kita terjemah fitnah itu lebih besar daripada membunuh. Hang fitnah aku, lebih baik hang bunuh aku, sebab fitnah itu lebih besar daripada membunuh. Betul tak? Betul tak orang kata gitu? Tak tahu, kurang mendengar. Dia menterjemah, mentafsir Quran ikut pandai-pandai dia. Dosa paling besar syirik, tuan-tuan, bukan membunuh. Salah kalau kita kata fitnah itu lebih besar dosa daripada membunuh. Kalau tuan-tuan buka buku Al-Kabair, buku dosa-dosa besar senarai, dia nombor 1 asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nombor 2 al-qatlu, membunuh. Mana syirik itu lebih besar dosa daripada membunuh, bukan fitnah itu lebih besar daripada membunuh. Ini kita tafsir Quran ikut akal sendiri, hukum dia haram dan berdosa besar. Nah, jangan main. Jangan main kita nak quote ayat suka-suka hati, jangan. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat. Jadi fitnah artinya ujian. Maka kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perzinaan. Bila hati kita, bila mata melihat kepada benda-benda haram, aurat perempuan, lihat betis dia, lihat paha dia, lihat dada. Oh, Cik Nasi angkat mata tu dada. Dia kan ra, tu hati ra. Ada? Hati dia akan naik, nafsu dia akan naik. Maka dia boleh buat pada fitnah. Fitnah apa? Ujian perzinaan. Asal dengan mata. Bahaya mata ni. Nah, tapi janganlah sampai jadi kasin selamat. Sampai ambil garpu pergi cocok mata dan bahaya mata, pergi cocok mata bagi jadi buta. Itu haram. Allah bagi nikmat mata, kita pergi cocok dengan garpu buat apa? Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, nikmat itu Allah suruh kita guna sebaik-baiknya. Jangan, dia tak bagi lihat benda haram sahaja. Hak lain hang lihatlah. Benda haram banyak ke sikit? Benda haram banyak ke sikit? Sikit. Benda haram berapa? Ada tubuh wanita tu je. Hak lain semua boleh tengok. Apa pergi nak tengok benda tak boleh? Sebab jadi kita jadi macam kambing kot. Hak tak boleh tu dia nak masuk. Nah, pokok kat luar banyak aja dia nak masuk dalam pagar tu juga. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hak tak boleh tu dia nak rompak masuk. Hak boleh kat luar tak makan pun betul tak ke? Geng belah kambing tahu lah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Lihat yang haram tu sikit je, hak halal banyak boleh tengok halal. Macam makanan minuman dia yang haram sikit je. Yang halal kita banyak hampir duk makan benda haram buat apa? Jaga yang tu je. Yang jangan duk pergi cocok matanya, pergi cocok telinga jadi pekak, jangan. Allah bagi nikmat, kita pergi merosakkan anggota yang Allah bagi pada kita, hukum dia adalah haram. Bunuh diri lagi tak boleh. Nah, cocok mata pun tak boleh. Jadi benda-benda macam tu kita tengok filem, kena cerita ke anak-anak. Nabi pernah, Cik Nasir pernah cerita tengok filem Kasim Selamat. Pernah tengok tak? Tak pernah tengok? Bagus. Sambil kita tengok cerita ni anak, ni hak jenis cucuk mata ni hukum dia haram, tak boleh. Tu kita kena di samping anak-anak cerita hak benda tak boleh. Kalau kita tak cerita, dia kata boleh, nanti dia akan buat macam Kasim Selamat. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, itu maksudnya bila kita duduk tengok TV itu, kena ada orang yang tua-tua untuk bagi tahu yang ni tak boleh, yang ni boleh. Jangan ikut yang tu tujuan.
Yang diletak 18 ke atas tu faham Nabi? Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi hati, bila mata melihat, dia akan turun ke hati, maka hati akan merangsang nafsu dan dia boleh bawa kepada fitnah perzinaan. Dan seterusnya terpesona untuk melakukan perbuatan zina. Seorang penyair berkata, kullul hawadithi mabda'uha minan nazar wa mu'zamun nari min mustasgharis syarari. Semua kejadian bukankah melihat menjadi puncanya? Semua benda dia punca pada lihat. Teringin nak beli baju pun kerana lihat juga baju tu dalam Shopee. Teringin nak beli kereta pun kerana tengok model baru keluar. Tak tengok tak teringin pun tengok teringin tukar kereta baru. Semua daripada situ. Kalau orang buta dia tak teringin apa-apa sebab dia tak boleh tengok. Dia tidak ada sebarang keinginan. Tu semua dia berpunca daripada mata. Besarnya api berasal dari bunga api yang kecil. Asal bunga api akhirnya membakar sebuah rumah. Hak anak-anak duk main bunga api asal dia. Macam tu. Jadi mata tu kecil sahaja akhirnya membawa kepada zina yang besar itu, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, penyair lain pula mengungkapkan syairnya, ni Syauqi B. Nazratun fabtisamatun fasalamun fakalamun fama'idun faliqa'u. Mulanya pada pandangan tu, dia letak nombor satu, mula dengan melihat, pada memandang, lalu senyuman. Bila dia melihat, maka berlakulah senyuman. Seorang lelaki melihat perempuan, dia pun senyum. Lepas tu jangan saya, perempuan pun senyum balik. Yang pertama sekali siap RM50 KFC. Bila kita lelaki mengorak seorang perempuan, kita senyum, dia senyum, mesti bawa pergi KFC ya. Habis 50. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, itu muqaddimah nama dia. Tapi kalau kita senyum, dia tak senyum, jadi tak jadi. Dia takkan jadi tanpa bertepuk sebelah tangan, dia tak jadi. Sebab tu perempuan Arab di Arab nu jarang jadi macam di Eropah. Kalau tuan-tuan nak tahu perempuan Arab, pergi duduk di Mesir ke di mana. Perempuan itu garang, tak berani nak mengerak Cik Nasir ni. Walaupun Cik Nasir hidung mancung macam dia. Tak berani, dia jekah balik. Lelaki sana mana dah bawa perempuan pergi tengok. Saya duduk Mesir 5 tahun. Tak ada lelaki yang pegang perempuan, kecuali bapak pimpin anak ada. Dia stay tuan Arab ni. Hak bapak tu dia akan pegang tangan anak perempuan, anak lelaki pegang tangan mak dia, jalan. Kita tak nampak suasana ini di Malaysia. Yang kita nampak, lelaki cilik perempuan. Perempuan tu siapa? Anak lain, mak lain, pak lain. Betul? Dia tak ada hak abang pegang adik, hak perempuan tak ada. Mak lain, pak lain. Bercambah di Malaysia. Tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati. Sebab tu bila ada respon, bila lelaki melihat, dia senyum, perempuan senyum, siap. Mukadimah sudah berlaku. Fasalamun, selepas senyum, fasalamun, dia akan menyapa. Lalu memberi salam tu menyapa lah. Assalamualaikum tu biasa. Apa khabar tu menyapa. Fakalamun, dan mula berbicara. Mula bercakap. Kalau naik bah daripada Al-Ustaz ke Ipoh, 2 jam lebih kau. Duduk sebelah pula, pom sampai 2 jam. Tak tidur, sembang, tak kenal pun. Baru kenal. Tu dia mula. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, lalu berjanji. Lepas tu dating dan akhirnya dia akan bertemu. Bila dating, dia akan jumpa di mana-mana. Bila jumpa itulah syaitan yang ketiga berlakulah apa yang berlaku. Dia mula asal dengan nazrah, dengan melihat sahaja. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, sebab tu anggota mata paling bahaya nak banding dengan anggota yang lain. Oleh yang demikian, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum muslimin dan muslimat supaya menahan pandangan mereka serta memelihara kemaluan mereka. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, dzalika azka lahum. Innallaha khabirun bima yasna'un. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهم أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. إلى آخر الآية. Surah Allah panjang itu. Ayat ni tu Iman tak haji baca. Nah, tu Iman baca, kita pun teruk belakang. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, dia banyak liku-likunya. Nak hafal pun payah ingat ni. Hidup hina kat belakang tu. Habis itu nah, jadi payah. Tu Iman jangan baca. Nah, ayat ni. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Surah An-Nur ayat 30 dan 31. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang lelaki itu dulu, yang beriman, supaya mereka menyekat pandangan mereka. Qul lil mu'minin, katakan bagi orang-orang beriman, bukan muslimin. Ayat ni tak sebut qul lil muslimin, katakan bagi orang-orang Islam. Islam tak boleh buat. Kalau sekadar kita Islam tak boleh buat. Kita kena ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala baru boleh buat. Nah, beriman dengan perkara gaib. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, Allah itu wujud. Allah itu wujud dan dia wajibul wujud. Dia wajib ada. Dan dia ada sifat-sifat yang menyeronokkan kita dan ada sifat-sifat yang menakutkan kita. Dia Maha melihat, dia Maha mengetahui. Tidak ada dinding antara dia dan kita. Kita sembunyi di balik dinding pun dia nampak. Itu nama dia iman. Orang beriman sahaja boleh buat. Sebab itu ayat untuk hukum semua dia akan sebut untuk orang beriman. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang beriman, difardukan ke atas kamu puasa. Dia akan panggil orang beriman. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Ya ayyuhallazina amanu, semua gitu. Ayat hukum dia akan panggil orang beriman. Ini pertama, kun lil mu'minin. Sebab hanya orang beriman saja yang boleh buat. Kalau sekadar Islam tapi iman dia tipis, dia tak akan boleh buat perintah Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia akan melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita kena masukkan diri kita ke dalam orang mukmin, bukan orang Islam sahaja. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, orang Islam ramai, hak beriman tu sikit. Islam ramai tapi yang beriman tetap banyak. Sebab tu banyak jenayah dilakukan oleh orang Islam sahaja. Orang beriman takkan buat jenayah. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, saya panggil pun muslimin dan muslimat. Nah, dia patut panggil muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Macam ni. Baik. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang lelaki yang beriman. Ni hadapan saya ni semua lelaki beriman. Nabi sebut, iza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhadu bi annahu minal mu'minin, ataupun bil iman. Bila kamu melihat seorang lelaki, kita maksud perempuan, lelaki. Sebab perempuan ni dia boleh datang dan dia tak datang pun tak apa. Nah, dia tengok Quran. Perempuan datang masjid tengok Quran, tapi lelaki memang dia kena datang. Bila kamu lihat seorang lelaki sering datang masjid, pergi balik, kamu kena jadi saksi depan Allah Subhanahu wa taala, dia itu beriman kepada Allah. Ni semua dalam masjid ni semua beriman. Nah, tak ada masuk kerana nak mencuri, itu lain kita. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Baik. Lelaki beriman ni supaya mereka menyekat pandangan mereka daripada memandang yang haram. Yaghuddu ni artinya kita menundukkan pandangan.
Bukan menundukkan kepala. Dia tak kata menundukkan kepala. Kepala tu ar-ra'su. Dia sebut absar, basar tu mata. Tak ada kena-mengena dengan kepala. Bukan macam ni. Tu kepala. Macam ni mata pandang bawah. Kepala tu tak atas, mata pandang bawah. Tu makna menundukkan pandangan. Bukan tunduk kepala tu je Zee. Tunduk kepala masuk parit lah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, artinya sama ada secara hakiki kita merendahkan pandangan mata. Macam ni, okey, nampak ke sana, kita rendahkan. Mungkin depan sana ada perempuan yang lalu, yang pakai pelik-pelik sangat, pakai ketat-ketat sangat, pakai yang menggiurkan, kita tundukkan. Nampak sini sudah. Sana kita tak nampak, walaupun kepala kita macam tu, tapi kita tundukkan pandangan, tengok bawah. Cuba cakap saya buat. Tunduk. Comel. Cik Nasir nampak apa? Nampak sejadah kan? Tak nampak saya. Itu maksud tundukkan untuk kepala itu. Nah, yaruddu min absarihim, bukan min ra'sihim. Bukan tunduk daripada kepala, tunduk pandangan. Itu secara hakiki lah. Ataupun menundukkan pandangan dengan arti kata kita macam melihat tapi macam tak lihat. Lihat tapi macam tak lihat. Itu dikira menundukkan juga pandangan. Macam tu. Nah, perempuan lintas tengok nampak tapi buat tak tahu, tak ambil kisah. Itu menundukkan pandangan juga walaupun kita nampak. Tapi hal lebih elok, tarik mata ke bawah, dia akan nampak terhad sampai sini saja, dia tak nampak sampai sana walaupun kepala kita tegak tapi mata kita jatuh sini saja. Itu menundukkan pandangan mata. Bukan semua min absarihim, sebahagian daripada pandangan. Maknanya mata kita bukan disuruh sentiasa tunduk. Tunduk pada yang haram sahaja. Yang tak haram tengok lah. Itu disebut min. Min itu makna sebahagian. Min lil tab'id. Dalam kaedah bahasa Arab nahwu dia, untuk sebahagian. Makna ba'du. Sebahagian sahaja. Sebab itu dia ada min di situ. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Wa yahfazu furujahum, dan memelihara kehormatan mereka. Di sini dia tak letak min. Dia tak kata wa yahfazu min furujihim. Min furujihim. Dia tak sebut min. Maka hendaklah mereka memelihara sebahagian daripada kemaluan. Kemaluan kena jaga semua. Pandangan sebahagian kita jaga, sebahagian tak perlu. Hak haram je kita jaga. Yang halal kita boleh tengok. Tapi bagi kemaluan semua haram, tak boleh buat. Zina haram, melancap haram. Apa lagi tak sih? Liwat haram. Tak boleh. Dia tak boleh guna duk saja gitu. Hak tak nikah tak guna tu. Tak sih. Dia tak nikah, tak guna alat tu. Duk saja gitu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, nikah cepat-cepat sikit baru kita boleh guna alat. Alat ada saja tak guna buat apa? Sia-sia. Tak nikah. Kalau ada duit lah. Tak ada duit Nabi suruh puasa. Bila puasa tu dia nak mengurangkan penggunaan benda tu, nak bagi dia lemah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati. Jadi kemaluan dia tidak boleh. Semua kita kena jaga. Satu yang boleh, illa ala azwajihim, kecuali ke atas pasangan mereka, pasangan hak kahwin lah. Mana untuk suami dan isteri, hak tu saja halal, itu pun ada tempat yang haram. Bukan kata menikah tu boleh semua buat, tak ada benda haram. Hak haram masa mana? Menggunakan dubur. Kena sebut benda ni. Kalau tak sebut, dia kata boleh belakang. Kok depan boleh, kok belakang boleh. Betul? Tuan Haji. Tuan Haji senyum. Ni nama dia ilmu sains yang kita kena sebut pada anak-anak kita. Kau dia pun tak mengaji pun bukan tahu, dia tengok filem-filem pula jengkreng tu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Walaupun suami isteri, tapi yang jenis liwat tu menggunakan jalan belakang, tetap hukum dia adalah haram walaupun dah akad nikah. Tak boleh. Sebab tu dia sebut furujahum, dia tak sebut min furujihim. Dia tidak ada sebahagian, semua kena jaga untuk kemaluan. Tapi untuk pandangan mata, hak tak boleh, yang haram sahaja, yang halal boleh lihat macam tu. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, wa kullil mukminat, sama juga. Katakan bagi kepada perempuan-perempuan yang beriman supaya menyekat pandangan mereka. Perempuan pun sama, daripada memandang yang haram dan memelihara kehormatan mereka.
dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya. Zahir itu kita kata hak paling masyhurnya muka dengan dua tangan hingga pergelangan tangan. Macam tu. Dan hendaklah mereka menutup belahan leher bajunya. Nak tutup belahan leher kena pakai tudung sampai bawah. Bukan tudung sampai sini lipat naik atas. Belahan leher tidak tutup juga. Sebab tu tudung kena tutup sampai ke dada, baru dia tutup belahan baju ni. Quran sebut jelas belahan leher. Okey, menutup belahan leher bajunya dengan tudung kepala mereka. Dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka melainkan kepada suami mereka. Perhiasan tubuh tu bukan kata gelang, bukan kata rantai, tak. Perhiasan tubuh tu tubuh dia tu. Tubuh wanita tu seluruhnya adalah perhiasan. Atau bapa mereka, atau bapa mertua mereka. Belum masuk gini. Dan mereka menutup belahan leher baju dengan tudung kepala mereka, dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka melainkan kepada suami mereka, atau bapa mereka, atau bapa mertua mereka, atau anak-anak mereka, atau anak-anak tiri mereka, atau saudara-saudara mereka, atau anak bagi saudara-saudara mereka yang lelaki, atau anak bagi saudara-saudara mereka yang perempuan, atau perempuan-perempuan Islam. Perempuan kafir tak boleh. Perempuan Islam, perempuan kafir makna kena pakai tudung lah juga hak asalnya. Nah, kecuali bab-bab lain tu cerita lain. Saya tak nak panjang sini. Kalau panjang sini dia habis sini 2-3 hari sini. Atau hamba-hamba mereka, atau orang gaji dari orang-orang lelaki yang telah tua dan tidak berkeinginan kepada perempuan. Hak umur 100, umur 90 ke atas. Hak tengok perempuan macam tikus tengok besi. Itu lagi cerita. Atau kanak-kanak yang belum mengerti lagi tentang aurat perempuan. Budak-budak umur setahun, 2 tahun, dia tak erti apa-apa lagi. Dia tak pakai baju depan pun dia tak kata apa. Dia tak erti. Itu tak apa. Dan janganlah mereka menghentakkan kaki untuk diketahui orang akan apa yang tersembunyi dari perhiasan mereka. Macam Hindustan, kerek-kerek, pakai gelang kaki. Nak bagi bunyi, nak bagi nampak. Nah, tak boleh. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati, hak ni kena pergi pada tafsir lah. Dan saya tak nak panjang-panjang di sini, nak ambil ayat tu saja. Baik, dalam kedua-dua ayat tersebut ada beberapa suruhan dan perintah daripadanya yang Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu menahan pandangan dan memelihara kemaluan. Selain dari itu, semuanya ditujukan kepada kaum wanita saja. Yang jaga pandangan dua-dua, lelaki kena jaga pandangan, kemudian perempuan pun kena jaga pandangan. Hak lain pada itu semua ditujukan kepada perempuan. Nah, apa yang menarik di sini ialah Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita menundukkan pandangan dan bukan menutup pandangan. Sama sekali kepada kaum wanita tidak seperti suruhannya supaya memelihara kemaluan. Kerana sesuatu yang wajib dijaga keseluruhannya tanpa ada pengecualian. Hak kemaluan kena jaga seluruhnya tanpa pengecualian, tapi pandangan lain. Adapun pandangan, Allah Subhanahu Wa Taala telah membenarkan manusia menggunakannya terhadap sesuatu yang perlu digunakan untuk menghindarkan kesulitan dan menjaga kemaslahatan umum. Oleh itu, menahan pandangan bukanlah bermaksud menutup mata sama sekali. Demikian juga dalam surah Luqman ayat 19 yang menyuruh supaya menahan suara. Waghdud min sautik, waghdud min sautik. Hendaklah engkau menahan suara kamu. Inna ankaral aswati la sautul hamid. Sesungguhnya suara yang paling teruk, yang paling buruk ialah suara kaltai. Surah Luqman, boleh rujuk. Jadi waghdud min sautik, jagalah, tahanlah sebahagian daripada suara. Mana sebahagian saja, bukan semua. Macam ni jugalah, sebahagian saja, bukan semua. Bukanlah maksudnya mengikat kedua bibir kita sampai tidak boleh berkata-kata, tetapi maksudnya ialah merendahkan suara supaya tidak menarik perhatian sama ada lelaki maupun wanita. Baik tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, dalam ayat ni kalau kita boleh ikut yang ni, kalau kita boleh ikut, memang zero zina. Bila Allah suruh, dia cipta kita, dia tahulah tuan-tuan. Dia mencipta dan dia tahu apa yang ada di dalam hati kita, sebab hati kita pun dia yang cipta. Bila dia tahu, dia suruh kita jaga. Kalau hang tak jaga, hang rosak. Nah, sebuah kilang yang buat alat-alat elektronik, dia tahulah kelebihan dan kelemahan satu-satu alat elektronik itu.
Sebab tu dia bagi manual. Untuk kita nak bagi tahan lama, nak jaga TV ni, setrika ni, handphone kan, semua ada manual. Bila kita boleh ikut manual, alat-alat elektrik yang kita beli tu akan tahan lama. Tak payah ikut lah. Kalau kita beli kereta, kita duk pergi servis di servis center dia, kereta kita tahan lama. Memang mahal lah servis center, tapi daripada dah catat apa yang perlu kita tukar, apa yang rosak, semua dicatat dalam komputer. Ikut manual dia, kereta kita tahan lama. Kalau kita pergi 2-3 kali saja di service center untuk yang free saja, lepas tu kita pergi kedai suka hati kita, tak tahan lama lah. Tu cerita dia. Nah, jadi Allah bila dia mencipta manusia, dia bagi manual. Apa dia manual? Quran. Quran adalah manual kepada kehidupan. Nah, dia adalah panduan kepada kehidupan. Nak selamat, ikut ini. Kalau ikut ini selamat, tak ikut memang kita akan rosak. Bila lelaki menjaga pandangan mata, perempuan menjaga aurat, dia tidak akan berlaku masalah. Tak payah buat. Seluruh lelaki jaga pandangan mata dan seluruh perempuan jaga aurat pakai bagi longgar elok, tak akan berlaku zina. Confirm. Quran dah kata gini ya. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, itu nombor satu. Kalau lelaki boleh ikut ini, ataupun sebelah pihak ikut, sebelah pihak tak ikut, masih lagi boleh selamat. Lelaki jaga pandangan mata, tapi perempuan pakai seksi, masih lagi boleh selamat. Sebab apa? Walaupun perempuan pakai seksi, lelaki tak tengok, masih boleh selamat. Ataupun lelaki tak jaga pandangan mata, tapi perempuan pakai elok, pakai tutup aurat, pakai longgar yang tidak nampak bentuk tubuh dia, masih boleh selamat. Walaupun lelaki itu tak jaga pandangan mata. 3 ni selamat. Hak tak selamat apa dia? Lelaki tak jaga pandangan mata, perempuan tidak jaga aurat, lebur. Hak duk berlaku lah hak ni. Lelaki mata galak, tak jaga pandangan mata, perempuan pula gatal. Faham kata? Orang Bali tambah gata gelenya. Gelenya atau gelenya? Dia kena menuntut ilmu bahasa Bali. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, hak inilah yang berlaku sampai setiap tahun tu berapa ribu anak-anak luar nikah yang dilahirkan, yang dibuang depan masjid, dibuang dalam sungai, dibakar hidup-hidup, di flash masuk dalam tandas. Hak ni hasil yang kita dapat. Lelaki tak jaga pandangan mata, perempuan tak jaga aurat, maka kita akan rosak. Menu tak ikut, rosak. Nah, baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, siapa nak ajar menu? Kita, bapa dan juga ibu. Sebab anak-anak bukan lahir daripada buluh betung. Buluh betung, anak buluh betung tu cerita drama. Nah, sebab dia jumpa budak tu di pokok buluh betung. Tapi budak tu diberanakkan oleh manusia, bukan anak buluh betung. Ada buluh betung beranak, dia beranak juga gebung. Bodoh. Nah, manusia dia akan lahir daripada ibu bapa. Maka ibu bapaknya lah yang akan mendidik dia, mencerna jadi apa. Ibu bapa didik ikut manual hak Nabi suruh, anak-anak dia akan selamat. Ibu bapa lepas tangan, sibuk kerja, rosak anak-anak. Kita akan rosak. Nah, baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ya Aliyu, la tutbi'in nazratan nazrah, fa innama lakal ula wa laysat lakal akhirah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmizi. Maksudnya, wahai Ali, Nabi panggil Ali, menantu dia, sepupu dia, menantu sepupu, jangan kamu ikutkan pandanganmu kepada pandangan yang lain. Makna bila lihat sekali, tarik. Itu maksud dia. Lihat aurat perempuan, tarik cepat-cepat. Kalau kita lihat dan kita tak tarik, mana kita mengikuti pandangan seterusnya. Hak tu tak boleh. Nah, tak boleh. Jangan ikut. Tengok tarik cepat-cepat. Tengok tarik cepat-cepat. Fa innama lakal ula, Nabi sebut. Kamu berhak pada pandangan yang pertama. Makna hak pertama tu nama dia terlihat. Dia lalu, kita pun tengok, dan kita bukan buta. Dia lalu ke depan pakai skirt, kita pun tepat cepat kita tarik. Tarik tu bukan tarik saja,
Astaghfirullahal azim. Tu macam tu. Wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Quran sebut. Iringi setiap kejahatan yang kamu buat dengan kebaikan untuk menghapuskan kejahatan. Mana kita melihat tu satu kejahatan walaupun yang tu tak dosa, tapi kita rasa macam dosa juga. Tarik cepat-cepat. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullah tu kebaikan. Kita nak hapus dosa tu. Nah, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati, kalau kita banyak melihat benda haram, maka cara dia taubat yang pertama, yang kedua kita banyak melihat Quran. Sebab dosa kita melihat, maka kita tebus dosa dengan melihat Quran. Kalau dosa kita banyak di segi mendengar benda-benda haram, dengar lagu-lagu yang pelik-pelik, dia tidak ada unsur-unsur nasihat, lagu-lagu lucah, lirik-lirik yang lucah, dosa telinga tu, kita taubat tu nombor satu. Yang kedua, kita lazimkan telinga kita dengar Quran pula. Kalau mata tengok Quran, kalau telinga kita selepas bertaubat, kita banyak mendengar Quran. Kita nak bagi stabil. Nah, hak lain ni tak boleh nak baca Quran, nak zikir, nak solat jamaah, nak dengar kuliah. Hak tu cerita lain. Tapi nak bagi stabil dengan dosa tu, kita stabilkan dengan amalan kebaikan. Kalau kita dosa telinga, kita tutup dosa tu dengan banyak mendengar Quran, banyak mendengar kuliah. Dia bagi jadi macam tu. Nah, kalau kaki kita dulu banyak melangkah pergi tempat-tempat yang Allah tak bagi, pergi ke pusat hiburan, pergi ke stadium, pergi ke mana tempat-tempat tidak diberikan, di pusat-pusat pelacuran. Nah, maka bila kita taubat, kita banyakkan bergerak ke masjid, sebab dia suruh pergi masjid kan. Nak ganti kaki hak bergerak pergi tempat jahat. Bila kita taubat, kita banyak bergerak pergi masjid, dengar kuliah, solat jemaah. Bukan taubat duduk saja di rumah dah. Kena buat benda nak lawan balik hak jahat kita buat. Macam tu. Nah, tu cara taubat. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Nabi sebut kamu berhak pada pandangan yang pertama. Makna tidak dosa lah, hak tu tak dosa. Dan tidak berhak pada pandangan yang seterusnya, makna hak lepas hak pertama, tengok lagi, itu adalah dosa. Bila kita tengok, tarik cepat-cepat. Kalau kita kata tengok yang pertama, teruskan pandangan untuk teruskan pertama tak jadi. Dia tetap dikira pandangan yang kedua. Walaupun kita tak tarik, kalau tengok tarik tadi satu, tengok pula hak tu nombor dua, kita jangan rasa macam tu. Mana kalau kita tengok tak tarik, tetap dikira satu, dah dikira dua. Dia tengok kemudian tak tarik, lepas tak tarik tu dikira pandangan kedua. Walaupun kita tak tarik kepala kita, tak tarik pandangan kita, tetap dikira nombor dua selepas kita tengok dan terus melihat. Macam tu. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Nabi SAW menyamakan pandangan rakus dan gelojoh dari lelaki atau perempuan sebagai perzinaan mata. Baginda SAW bersabda, al-ainani tazniyani wa zina human nazar. Hadis dia panjanglah. Telinga akan jadi zina dia mendengar benda-benda haram. Nah, kaki akan jadi berzina kalau dia pergi tempat-tempat yang boleh tempat-tempat maksiat. Tangan boleh berzina jika kita menyentuh benda-benda haram. Dia hadis tu panjang. Tapi oleh kerana kita bincang bab mata, dia kod ambil bahagian mata saja. Al-ainani tazniyani. Mata kamu boleh jadi berzina, wa zina human nazar, dan zina mata itu dengan kita melihat. Melihat apa? Melihat benda haram. Jadi zina mata artinya zina secara majazi, bukan hakiki. Zina hakiki ialah lelaki dan perempuan yang belum berkahwin, mereka melakukan persetubuhan. Nah, itu nama dia zina hakiki. Tapi bila kita melihat kepada benda haram, dia disebut zina juga tapi majazi. Mana taklah hukum macam zina. Zina hakiki hukum dia kalau dah kahwin rejam sampai mati, kalau belum kahwin sebat 100 kali. Itu zina hakiki. Zina majazi mana kita melihat benda haram, kita dikira macam zina, tapi taklah jadi macam kena sebat dan juga rejam, tidak macam tu. Nama dia majazi sahaja. Nah, baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Kita akan habiskan sampai haram melihat aurat. Kita habiskan. Nabi SAW menyatakan demikian kerana ianya merasakan kenikmatan serta memuaskan naluri seksualnya dengan jalan yang bertentangan dengan syariat Islam. Hari ini kalau dalam internet tu memang bebas, tuan-tuan. Nah,
Kita pun tak tahu mereka tengok apa. Bila dia melihat kepada benda-benda haram ni, dia akan rasa puas. Dia akan memuaskan nafsu dia dengan melihat benda-benda haram. Lepas tu bila dia tak lihat, nafsu dia tak boleh duduk, maka dia kena tengok semula. Ni filem-filem porno ni. Kemudian dia kena tengok semula. Kemudian dia kena tengok semula. Dia akan berulang. Dia jadi tak puas kalau tak tengok. Tu kena penyakit. Penyakit tu bahaya. Penyakit tu kena letak di pondok tuan-tuan. Bawa anak-anak jadi letak di pondok. Tak di pondok, so dia mengaji banyak sikit agama, zikir banyak sikit, baca Quran banyak sikit, duduk dalam kumpulan-kumpulan orang soleh, dia boleh lupa. Jadi lupa. Kalau tak buat macam tu, tak ada ubat yang boleh bagi ubat pada dia. Orang kena penyakit ini, tidak ada ubat yang boleh bagi ubat pada dia kecuali agama sahaja. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, kena kuatkan iman. Kita banyakkan melakukan amal-amal sunat. Amalan-amalan sunat, banyakkan qiyamul lail, banyakkan puasa sunat, banyakkan zikir, banyakkan Quran. Untuk nak buang benda-benda macam tidak, dia tak akan boleh buang sampai ketua tak boleh buang. Ni benda-benda ni. Sebab dia akan rasa puas bila melihat. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, sesuai dengan maksud sebegini, apa yang disebut dalam kitab Injil dari Nabi Isa alaihissalam mengatakan, orang-orang yang hidup sebelum kamu pernah mengingatkan jangan kamu berzina, dan aku pula mengingatkan siapa yang memandang kepada yang tidak halal dengan matanya, maka dia telah berzina. Secara majazilah. Sebenarnya banyak faktor yang mengaitkan dengan maksud sedemikian. Pandangan demikian mengingatkan bahawa perkara ini akan mempengaruhi kestabilan fikiran dan ketenteraman hati jika tidak dikawal dengan berhati-hati. Bila kita melihat, dia akan mempengaruhi jiwa dan pemikiran kita. Itu yang timbul kata-kata makan tak lalu, tidur tak lena. Mani tak rasa. Semua ingat. Saya ingat. Pernah kena penyakit tu? Pernah kena? Dulu kena. Penyakit tu bahaya. Apa penyakit apa tu? Penyakit apa mungkin? Angau. Yang disebut oleh Nujum Pak Belalang. Puteri ni kena penyakit angau. Cara berubat dia kena pergi ke taman bunga di waktu malam, pukul 12 malam. Jahanam. Jahanam. Dia nak gurau tapi benda hak jahanam tak boleh gurau. Nak gurau benda betul-betul. Jangan kita bergurau benda hak salah. Nabi bergurau benda betul. Banyak kita dia. Saya malah banyak-banyak lah. Tapi tak boleh kita nak bergurau, nak lawak, tapi benda tu maksiat sebenarnya. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Ar-Azmi kata apa? Jangan sih Ar-Azmi. Azmi kata apa? Dari kerana mata yang punya kuasa, aku tergoda. Tak ingat juga. Quran tak ingat, hadis tak ingat, jengkring. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, apa kata penyair? Wa kunta iza arsalta tarfaka ra'ida liqalbika yawman at'abatka al-manazir ra'aita allazi la kullahu anta qadirun alaihi wala an ba'dihi anta sabir. Ingat, jika kamu lepaskan pandanganmu secara sesuka hati, nanti yang menanggung susah dek pandangan itu ialah hati kamu. Lihat sedikit sahaja yang lainnya, kamu tidak mampu sedikit itu pun sudah membuat fikiranmu tidak menentu. Jadi Syekh Qardawi dia bawa Quran, dia bawa hadis, dan dia bawa juga syair-syair. Dia ada 3 sekali lah. Dia ambil PhD bahasa Arab pun dia ada, Syariah pun dia ada, Usuluddin pun dia semua dia ada. Profesor Dr. Yusof Al-Qardawi, ulama nombor 1 dunia hari ini. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi sekadar itu dulu perbincangan kita pada malam ini untuk memandang jantina berlainan dengan nafsu syahwat, dan kita akan sambung 2 minggu lagi haram melihat aurat. Kita akan bahas berkaitan aurat. Baik, sebelum saya tutup, saya terlupa banyak kali dah sebenarnya. Nak bagi tahu AJK lah. Saya dah bagi tahu Ustaz Hadi, tapi mungkin Ustaz Hadi dah terlupa. Sebab dah 2-3 kali saya menghampar sejadah. Bila saya hampar sejadah, arti saya nak solat sunat. Kaedah dia tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian,
Bila kita azan, ni lepas ni kalau tuan-tuan Tok Bilal nak azan Isyak, dia kaedah dia kena solat sunat. Kalau kita tak nak solat sunat, kita qomat terus. Qomat terus tak perlulah solat sunat, dah qomat kita nak solat. Bila kita azan Isyak, lepas azan Isyak kita tak boleh qomat, kita kena solat sunat. Sebab tu saya banyak kali hampar sejadah, tapi saya lupa nak cerita sini. Nah, dia hak boleh solat maghrib. Solat maghrib dia boleh kalau kita sudah azan kemudian baca doa, boleh terus qomat. Maghrib tidak sama dengan Isyak. Saya tak nak bahas panjang lah, nak kita maghrib tidak sama dengan Isyak. Jadi terpulang pada JK Masjid, kalau dia azan, solat sunat dululah, tak boleh qomat terus. Kalau dia rasa lambat sudah lewat, tak payah azan, kita qomat terus. Itu saja pilihan. Nah, saya banyak kali menghampar sejadah nak solat tapi dia qomat terus. Saya dah begitu tu imam, tapi saya rasa imam kita terlupa lah nak cerita. Nah, wallahu a'lam. Di sekadar itu. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaqiyan wa la matrudan wa la mahruman ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.